Pada jam ini juga Buletin Awani ingin bertanyakan khabar mereka yang berada di institusi pengajian tinggi kerana kita ingin mengetahui bagaimanakah impak dan juga kesannya Perintah Kawalan Pergerakan dan juga bagaimana manfaat yang diterima menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Jadi bersama-sama kita melalui talian ketika ini ialah Profesor Datuk Dr. Noraini Mokhtar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum, salam sejahtera Prof. Apa khabar? Harapnya sihat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat selalu, insya-Allah. Alhamdulillah. Prof, kalau kita melihat bagaimana pakej rangsangan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam dapat memberi manfaat kepada pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT, terutamanya pemberian one off RM200 kepada semua pelajar. Of course, sudah pasti ia dapat memberikan kelegaan kepada mereka khususnya yang masih lagi berada di kampus. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh mahasiswa? Okey, Alhamdulillah pertamanya pakej rangsangan ini amat bertepatan dalam keadaan negara kita dilanda krisis wabak COVID-19 ini. Sebagai sumbangan daripada kerajaan one off RM200 kepada pelajar. Kita bagi pihak IPT lah, UMT juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pemberian ini yang bahawa warga IPT khususnya para pelajar tidak terpinggir daripada manfaat pakej rangsangan yang telah diumumkan. Jadi kalau bagi UMT khususnya pelajar-pelajar yang terdiri daripada golongan mereka yang kumpulan B40 ya, hampir 80% mereka, pemberian ini adalah amat bermakna ya. Sekiranya mereka dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya bagi membantu untuk menampung perbelanjaan harian seperti makanan, barangan keperluan dan sebagainya. Jadi program-program ini juga tidak diharapkan tidak dapat orang kata disalahgunalah. Maksudnya sekarang ini akan membantu juga sedikit sebanyak dari segi merangsang pembelian dan juga barangan seharian dan merangsang ekonomi setempat khususnya. Prof, bagaimana keadaan dengan warga kampus pada ketika ini? Bagaimana bekalan makanan dan juga koperasi dan sebagainya? Bagi mereka yang masih lagi berada di kampus, kebajikan mereka bagaimana diuruskan dengan baik, Prof? Jaminan daripada pihak tertinggi universiti sendiri? Alhamdulillah, tentang kebajikan pelajar, pihak universiti memang beri keutamaan. Sebelum pada ini juga saya telah maklumkan dan berkongsi tentang apa yang telah dibawa oleh universiti tentang pembekalan makanan mereka seharian ya, yang diusahakan oleh universiti dan juga oleh kafe-kafe yang kita bantu bersama untuk menyediakan makanan. Jadi ada juga pelajar-pelajar menerima manfaat daripada sumbangan-sumbangan daripada orang luar ya, barangan kering. Jadi seramai 1,500 pelajar dalam kampus dan luar kampus telah mendapat manfaat ini sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi yang penting saya rasa tentang kesihatan lah, tentang kesihatan pelajar kita juga mengambil berat dan tentang pengawalan mereka-mereka yang perlu karantin dan Alhamdulillah semuanya adalah dalam keadaan terkawal di mana tidak ada orang kata laporan tentang positif COVID di kalangan pelajar dan juga pensyarah di sini, warga di sini. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, bagaimana Universiti Malaysia Terengganu memanfaatkan pembelajaran maya atau dalam talian ketika tempoh ini? Adakah di peringkat pentadbiran dan juga pengurusan universiti sendiri memikirkan bahawa perlunya ada satu keselarasan dan juga mungkin ada rombakan silibus dan sebagainya? Bagaimana itu berlaku, Prof? Sudah pasti pihak dekan-dekan dan juga pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa telah berbincang dengan Pak Halusi tentang perancangan yang mereka-mereka yang terjejas, khususnya kaedah inovasi lah, maknanya yang macam mana pensyarah boleh menjalankan pengajaran dan pembelajaran bagi mereka tanpa orang kata terjejas dari segi perancangannya. Jadi mulai dirancangkan juga, sungguh pun kita ada PKP sehingga berlanjutan sehingga 14 April. Namun begitu pada 16 Mac sebelum ini kita dah mula 100% online ya pembelajaran sehinggalah pada arahan PKP. Namun begitu
selanjutnya kita mengharapkan dapat kelulusan daripada Senat untuk membolehkan program diteruskan tentang pembelajaran mereka mulai 5 April dan juga sehinggalah kita mula semester baru September 2020. Jadi dalam infrastruktur universiti kita banyak menyediakan kemudahan dari segi mod yang digunakan, dibangunkan operasinya di dalam atas saliannya. Sistem infrastruktur dan infrastruktur adalah bersedia untuk e-pembelajaran ini, iaitu dengan sistem yang dibangunkan sendiri oleh universiti, iaitu Big Blue Button. Dan begitu juga jadi pilihan bagi pelajar dan juga pensyarah menggunakan sistem daripada syarikat yang komersial, iaitu Webex dan juga Zoom. Sebenarnya banyak kaedah pensyarah boleh gunakan. Ada juga yang guna kaedah-kaedah lain macam Google Hangout dan sebagainya. Ini untuk pembelajaran. Jadi kalau ikutkan work from home, sebenarnya pihak pengurusan universiti telah dapat berbincang dan juga merancang melihat kepada senario-senario dan kita mengharapkan tidak banyak terjejas dari segi program pengajaran dan pembelajaran di universiti, insya-Allah. Itu inovasi dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Tapi saya nak tanya mengenai langkah inovasi yang dilakukan oleh UMT, khususnya ketika kita mendepani COVID-19 ini. Tadi ada visual, saya difahamkan UMT ada menghasilkan cecair pembasmi kuman sendiri ataupun hand sanitizer. Dan juga katanya ada juga pelindung dan juga perisai muka. Jadi kita kena faham fungsi universiti bukan sahaja mengajar dan juga menyediakan anak bangsa untuk sektor pekerjaan, tetapi hal-hal inovasi ini juga universiti kena respon. Sekiranya ada inovasi, ianya perlu disampaikan terus kepada masyarakat supaya dapat kelegaan dan sebagainya. Pandangan Prof mengenai perkara ini, mungkin cerita sikit mengenai hand sanitizer dan juga fungsi universiti secara keseluruhan ketika COVID-19 ni, Prof. Ya, ketika COVID-19 atau bila-bila masa sahaja fungsi sebuah universiti adalah untuk public good. Ya, kita melatih para pelajar, graduan juga supaya mereka mempunyai pengetahuan yang secukupnya untuk kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi penyelidikan, pengajaran, penyelidikan dan sebagainya itu adalah aktiviti utama dan juga KPI bagi universiti. Jadi baru-baru ini juga untuk dimaklumkan bahawa universiti telah menerima anugerah Malaysian Research Assessment di dalam penyelidikan di Kementerian Pengajian Tinggi dan kita telah mendapat 5 bintang. Ya. Jadi dari trendnya dari segi 2013, ya, semenjak 2013, 2016 hingga 2019, kita telah meningkat daripada 3 bintang ke 4 bintang dan sehingga 5 bintang. Yang ini adalah satu perkara yang amat memuaskan. Jadi dengan itu saya mencabar kepada para penyelidik dan sebagainya. Sebenarnya untuk penyelidikan bukan sahaja untuk penerbitan, tetapi kita perlulah menjadikan produk-produk hasil penyelidikan itu memanfaatkan, memberikan penyelesaian masalah. Jadi wabak COVID-19 ini sebagai blessing in disguise. Kita percaya bahawa keperluan untuk cecair pembasmi kuman atau face shield, bekalan sanitizer perlu mencukupi. Namun apabila kita ketahui bahawa di persekitaran Kuala Terengganu dan juga sekitar UMT khususnya di sepanjang PKP dan ataupun CMO ini, kita menghadapi kekangan untuk mendapatkan bekalan. Jadi saya mencabar pada mereka buat sendirilah. Jadi dengan itu penyelidik, pensyarah-pensyarah kita sebenarnya 500 orang. Okay. Bukan di UMT sahaja sebenarnya, kami di IPT menyahut saranan daripada Yang Berhormat Menteri. Apa dia sumbangan IPT, iaitu kita menyelesaikan masalah, menyokong kerajaan dalam hal ini dan membantu untuk meredakan wabak ini daripada merebak terus. Jadi dengan itu untuk face shield, Dr. Nurul Farhana, seorang pegawai perubatan di UMT sendiri, yang melihat bahawa kekurangan tentang PPE di kalangan pengguna, frontliner, di peringkat negara, di peringkat Terengganu dan sebagainya. Jadi, apatah kalau kita boleh mereka dan juga menggunakan produk-produk yang tertentu. Jadi dengan itu UMT telah menghasilkan
untuk face shield ini, begitu juga dengan hand sanitizer. Jadi UMT sebenarnya Sabah University Comprehensive bersama IPT lain, kita percaya bahawa bidang fokus kita masing-masing memang unik. Sungguh pun dalam bidang marine kita mempunyai sumber-sumber natural product yang tertentu. Jadi dengan itu Ini boleh diguna pakai. habis dah. Bahan produk yang digunakan adalah hand sanitizer dilaksanakan oleh penyelidik Profesor Yong Tung dan juga Profesor Dr. Fazilah Adibah. Dan ini boleh digunakan terus, Prof. Prof, kita nak berbual panjang lagi dan menarik untuk kita bincang dan juga perhalusi di situ. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Nurainia Mokhtar merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu.